Yang daripada kita karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada bahagian yang mana penulis mengatakan wa qala Ikrimah inna lihadzal ilmi thamana qila wa ma huwa qala an tad'ahu fi man yuhsinu hamlahu wa la yudhi'ahu. Jadi seorang ulama yang bernama Ikrimah mengatakan, beliau mengatakan sesungguhnya ilmu ini ada harga baginya. Yani maksudnya apabila seseorang itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanggungjawab yang diwajibkan ke atasnya. Maka dikatakan kepadanya apakah perkara tersebut? Maka beliau mengatakan antad'ahu fi man yuhsinu hamlahu. Maka daripada kewajipannya adalah kamu menyampaikan kepada mereka yang mendapatkan manfaat daripadanya. Sebab kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Jadi berilah peringatan sebab ini peringatan ini memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Dan begitu juga Islam mengajarkan kepada kita bila kita menyampaikan ilmu ataupun kita menyampaikan nasihat, sentiasa kita lihat ini kepada orang yang disampaikan. Kalau sekiranya dia berada dalam keadaan bersedia untuk menerimanya, ini adalah peluangnya untuk kita menyampaikan. Maka ini adalah daripada adab di dalam menyampaikan ilmu. Maka di sini Al-Imam bin Ikrimah ini mengatakan daripada hikmah adalah kamu menyampaikan ini ilmu bagi seseorang yang kamu mengetahui yang dia akan mendapatkan manfaat daripadanya, wala tudhi'ahu wala yudhi'ahu, dan dia tidak mensia-siakan ilmu tersebut. Jadi ini adalah seperti mana kita lihat daripada hikmah para ulama kita, apabila mereka nak menyampaikan sesuatu, mereka tidak menyampaikan pada tiap-tiap masa, tapi mereka lihat manakah yang masa yang munasib bagi yang sesuatu dapat disampaikan kepada yang lain. Wa qala Yahya bin Mu'adz, seorang ulama lain yang mengatakan al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Yani Yahya bin Mu'adz yang mengatakan para ulama lebih merahmati terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bapa-bapa mereka dan ibu-ibu mereka. Yani maksudnya para ulama mereka lebih mengkasihani kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ibu dan bapa. Qila wa kaifa kana dzalik? Ditanyakan kepadanya bagaimana yang ia boleh berlaku begitu. Maka dia menerangkan kenapa yang para ulama lebih merahmati kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ibu dan bapa mereka sendiri. Maka sebabnya dia mengatakan qala li anna aba'ahum wa ummahatuhum yahfazunahum min narid dunya. Dia mengatakan kebiasaan dari bapa-bapa dan ibu-ibu menjaga anak mereka daripada api dunia. Jadi kebiasaannya ibu dan bapa menjaga anak mereka dan prihatin supaya tidak ada kemudaratan kena kepada anak-anak mereka. Jadi ibu bapa biasa yang dijaga makanan bagi anak-anak supaya anak-anak tidak makan benda-benda yang merosakkan badan mereka. Dan begitu juga bila mereka keluar rumah, misalnya ibu bapa ini prihatin akan ada bahaya yang akan terkena kepada anak-anak mereka. Maka ibu bapa, penulis ini mengatakan lebih prihatin kepada yang zahir. Akan tetapi para ulama ini lebih prihatin kepada minnaril akhirah, daripada api neraka yang ada pada hari akhir. Ini yang beliau mengatakan wa hum yahfazunahum min naril akhirah. Para ulama menjaga umat Nabi SAW daripada api akhirat. Maka dengan ini Yahya bin Mu'adz mengatakan para ulama lebih merahmati umat Nabi SAW daripada bapa-bapa dan ibu-ibu. Wa qila awwalul ilm as-samt. Dikatakan ilmu yang pertama sekali adalah berdiam diri. As-samt. Ilmu yang pertama adalah berdiam diri. Yani apabila seseorang ini nak belajar, maka dia mengetahui yang dia tidak mengetahui.
Dia mengetahui dan dia tidak mengetahui, maka dia memulakan dengan banyak berdiam. Dia memulakan dengan banyak berdiam. Sebab dia mengetahui yang dia tidak mengetahui. Maka dikatakan ini adalah awal ilmu. Awal ilmu i'tiraf dan mengetahui yang kita tidak mengetahui. Summa al-istima'. Selepas itu dengar al-istima'. Summa al-hifz. Selepas itu datang menghafal. Jadi mula-mula kita dengar, lepas itu kita menghafal. Summa al-amal, summa nashruhu. Lepas itu kita beramal dengannya, selepas itu kita menyampaikannya. Jadi ini adalah dia punya stages dia. Jadi pertama sekali as-samt, selepas itu istima', selepas itu hifz, selepas itu amal, selepas itu nashr. Al-Imam Ghazali mengatakan 5 perkara. Pertama sekali berdiam, kedua mendengar dengan teliti, istima' ini maksudnya dengar dengan teliti. Selepas itu beramal dengannya. Selepas menghafalnya, selepas itu beramal dengannya, selepas itu menyampaikannya. Maka ini mendatangkan barakah. Wa qila 'allim 'ilmaka man yajhal wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhal. Ini macam ini pepatah dalam bahasa Arab. 'Allim 'ilmaka man yajhal wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhal. Apa maksudnya? Yang di pepatah ini mengatakan, ajarkanlah ilmu kamu kepada orang yang tidak mengetahui. Ajarkanlah ilmu kamu kepada orang yang tidak mengetahui. Kalau kita lihat ada orang yang tidak mengetahui apa yang kita mengetahui, maka kita mengajarkan kepadanya apa yang kita mengetahui, supaya dia mendapatkan manfaat dan dia dapat mengetahui selepas dia tidak mengetahui. Ini adalah perkara yang pertama. Selepas itu beliau mengatakan wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhal, dan belajarlah daripada orang yang mengetahui apa yang kamu tak mengetahui. Jadi pertama sekali dia mengatakan ajarkanlah ilmu kamu kepada orang yang tidak mengetahui, dan selepas itu belajarlah daripada orang yang mengetahui apa yang kamu tak mengetahui. Boleh faham insya-Allah ya. Jadi ini ibarat dari satu pepatah yang dalam bahasa Arab ada rhyme sedikit. Fa innaka idza fa'alta dzalik, dia mengatakan apabila kamu melakukannya, alimta ma jahilta, maka kamu akan mengetahui apa yang kau tak mengetahui. Wa hafizta ma alimta, dan kamu jaga apa yang kau mengetahui. Boleh faham insya-Allah. Sekarang Imam Ghazali ini mengatakan satu orang ini misalnya diajarkan apa yang dia mengetahui kepada orang yang dia tidak mengetahui. Apabila dia mengajarkan apa yang dia mengetahui terhadap orang yang tidak mengetahui, maka dia menjaga apa yang dia mengetahui. Sebab apabila kita menyampaikan, maka kita lebih memahami apa yang kita mengetahui. Sebab menyampaikan ini ada barakah. Apabila yang kita menyampaikan, kita mengajarkan ilmu ini melekat di dada. Dia datang ini apabila kita membicarakannya, apabila kita membahasnya, apabila kita menyampaikannya. Dan begitu juga kalau kita belajar apa yang kita tidak mengetahui, maka kita akan mendapatkan manfaat sehingga kita dapat mengetahui apa yang kita tidak mengetahui. Wa qala Muaz bin Jabal. Seterusnya Imam Ghazali menukilkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini ada panjang sikitnya riwayat ini. Mungkin kita tak cukup masa nak habis menceritakan semuanya, tetapi masya-Allah maknanya daripada makna yang sangat cantik sekali. Kalau kita lihat dalam kitab Fadail Amal Maulana Zakaria Kandahlawi, beliau menukilkan riwayat ini dalam kitab beliau. Muaz bin Jabal yang membicarakan tentang ilmu dengan ibarat yang sangat cantik sekali. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan waqala Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, Muaz ibn Jabal. Maka dia mengatakan fi ta'lim wa ta'allum wa ra'aituhu aidan marfu'an. Imam Ghazali menukilkan Muaz bin Jabal membicarakan tentang ta'lim dan ta'allum, jadi tentang kelebihan belajar dan mengajar. Beliau mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Jadi pertama sekali dia mengatakan belajarlah ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu itu kerana Allah adalah daripada khasyah. Jadi dia mengatakan apabila seseorang itu belajar ikhlas, satu orang belajar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ada tanda dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada daripada tanda dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini dia ada ikhlas kepada Allah. Wa talabahu ibadah.
Dan dia mengatakan mencari ilmu ini adalah ibadah. Wa talabuhu ibadah. Yani mencari ilmu adalah ibadah. Apabila seseorang itu keluar daripada rumahnya dengan niat nak mempelajari daripada ilmu agama, maka itu adalah ibadah. Segala ini usahanya adalah daripada ibadah. Dia mendapatkan pahala bagi tiap-tiap ini usaha yang dia meletakkan. Dan tiap-tiap masa yang berlalu dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan masa-masa kita ini sekarang masa-masa yang barakah, yang mana Allah menerimanya insya-Allah dan memberikan kepada kita taufik dan pahala ini yang setimpalnya dan naiknya darajat dan menghapuskan dosa dan mengabulkan hajat insya-Allah taala. Wa mudarasatuhu tasbih. Yani ulang kaji ilmu adalah tasbih. Yani membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahsu anhu jihad. Mencari ilmu adalah jihad. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui adalah daripada perbuatan sedekah. Jadi sedekah ini bukan dengan harta sahaja, tetapi sedekah juga dengan ilmu. Apabila kita mengajar kepada orang yang tidak mengetahui. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Dan menyebarkannya kepada orang yang ahli ilmu adalah sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwal anisu fil wahda. Ini yang cantik yang kita lihat. Dia mengatakan ilmu ini dia adalah anis fil wahda. Apa maksudnya? Ini wahda ini macam satu orang ini misalnya dia dalam keadaan sendirian. Dia macam apa? Lonely. Dia dalam keadaan yang sendirian. Tapi disebabkan dia ada ilmu, maka ilmu ini dia adalah anis, yakni sesuatu yang menggembirakan. Sesuatu yang menggembirakan. Sehingga kan seseorang itu kalau dia sedih sekalipun, maka dengan barakah ini ilmu, dia mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Wasahibu fil khalwa. Dan dia ada teman dalam khalwa. Khalwa apabila seorang juga ini dalam keadaan sendirian, maka ilmu itu adalah teman. Sebab seseorang ini apabila ada ilmu, dia akan melakukan ulang kaji, dia akan mengingat apa yang dia telah mengetahui misalnya dan bagaimana dia nak beramal dan sebagainya. Maka dia ibarat ini seorang teman yang dibaginya. Wa dalilu ala din. Ilmu ini menunjukkan seseorang itu akan agama. Apa nak melakukan, apa yang halal, apa yang haram, apa yang dia boleh melakukan, apa yang dia tidak boleh melakukan. Wal musabbiru ala sarai wa dara. Dan ilmu ini dia menyebabkan seseorang itu mendapatkan kesabaran. Sama ada dalam keadaan kebahagiaan ataupun dalam keadaan kesusahan. Sebab ilmu ini akan mengingatkan kepadanya, ini semua segala-galanya datang daripada Allah. Apabila datang ini musibah, dia meyakini bahawa Allah sedang mengujinya. Dan kepada Allah ini dia akan meminta bantuan. Apabila Allah memberikan kepada dia nikmat, dia mengetahui bahawa Allah sedang mengujinya dengan nikmat. Maka dia bersyukur ini atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kebaikan dalam keadaan kesusahan dan kebaikan dalam keadaan kesenangan. Sebab apabila dia susah dia sabar, apabila dia senang dia syukur. Maka seorang mukmin sentiasa dalam keadaan bahagia di sisi Allah. Tapi ini semua datang dengan ilmu. Sebab seseorang itu tak pernah faham. Tapi kalau dia tak faham, ini semua disalahkan Tuhan. Tadi kita ada soalan tadi, ayat Ustaz tadi, soalan ini saya share sikit ya. Hari ini kita dapat satu soalan. Jadi saya berbicarakan tadi selepas Jumaat. Jadi dia mengatakan mak dia kena kanser meninggal. Kawan dia accident meninggal. Dia mengatakan kenapa Allah buat begini. Mak dia orang yang baik, kawan dia orang yang baik. Kenapa Tuhan mengenakan manusia yang baik seperti ini, musibah yang sangat berat sehingga akan menyebabkan mereka mati. Maka dia mengatakan saya ni sekarang ada syak tentang wujud Tuhan. Saya tak tahu ini sama ada Tuhan ni betul ke tak betul. Apa? Jadi dia bila kena ini musibah, dia tak faham sebab dia tidak faham, dia tidak memahami. Dia menyangkakan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan ini musibah, ini Allah ini tidak suka ini kepada orang ini. Wallahu a'lam, ini mungkin itu sangkaannya. Tetapi dia tidak mengetahui bahawasanya Allah menguji manusia dengan musibah. Bukan maksudnya Allah mengenakan manusia musibah, Allah benci kepada manusia. Kadang-kadang Allah sayang kepada manusia, Allah mengujinya dengan musibah. Bagaimana? Allah sayang kepada satu orang, Allah menguji dia dengan musibah. Allah mengetahui dia akan bersabar, betul ke tidak? Apabila dia bersabar, maka ia menjadi sebab Allah mengampunkan dosanya, ia menjadi sebab Allah mengabulkan doanya, ia menjadi sebab Allah mengangkatkan darajatnya, ia menjadi sebab ini dia dimasukkan ke dalam syurga. Jadi pada zahirnya kita lihat ini musibah, tetapi pada hakikatnya
Ini adalah satu pembukaan Allah memberikan kepada dia. Jadi kadang-kadang kita meniagakan musibah, tetapi hakikatnya dia adalah nikmat. Tapi ini semua dengan kefahaman. Kita nak faham perkara ini. Tapi kalau satu orang ini tak faham, dia mengatakan semua ini musibah, ini semua dibagi Tuhan, maka ini musibah yang paling besar. Apabila seseorang itu tidak kenal kepada Allah dan tidak memahami perkara ini, maka tiap-tiap musibah datang kepada dia salahkan Tuhan. Dia tidak memahami Tuhan sedang mengujinya. Allah sedang mengujinya. Apabila dia bersabar ini, dia akan dimuliakan oleh Allah, maka dia tidak memilih kemuliaan, tetapi yang dia memilih ini kehinaan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, insya-Allah, berikan kita taufik dan hidayah. Selepas itu beliau mengatakan, wal waziru 'inda al-akhilla. Ilmu ini ibarat ini wazir. Wazir ini macam apa? Ketua yang ini di kalangan kawan-kawan. Yani apabila seseorang itu yang ini diberikan ini ilmu, maka ilmu ini menjadikan dia mulia. Yang mana dia menjadi seseorang yang memberikan nasihat ini kepada yang lain, dan yang lain juga yang ini mendapatkan nasihat ini daripada dia. Jadi ibarat ini wazir. Wal qaribu indal ghuraba, dan dia dekat yang ini kepada yang ini mereka yang jauh. Yang ini disebabkan yang ini dia ada ilmu, maka dia memahami segala-galanya dia berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia berada di tempat yang jauh, tetapi sentiasa yang ini dia merasa ini dekat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merasakan yang di dunia ini ada sementara sahaja. Satu hari nanti dia akan kembali kepada Allah dengan keyakinan. Maka dia tidak menganggap ini sesuatu yang jauh ini sebagai jauh, disebabkan ini dia memahami akan hakikat ini tiap-tiap perkara. Wa manaru sabilil jannah, ilmu yang ini merupakan sebagai lampu suluh bagi syurga. Yarfa'ullahu bi aqwaman fayaj'aluhum fil khair. Allah mengangkat darajat ini satu kaum dengan ilmu. Qadatan sadatan hudatan, menjadikan mereka sebagai qada. Qada ini seperti apa? Leaders. Sebagai pemimpin yang disebabkan ini ilmu. Hudatan, menjadikan mereka yang membimbing ini orang lain ini kepada Allah. Yuqtada bihim, mereka diikuti dan dipanuti. Adillatan fil khairi, mereka menjadikan yang ini sebagai pemimpin dan pengikut. Tuqtasu atharuhum wa turmaqu af'aluhum, dan yakni mereka, apa yang mereka melakukan dan tempat-tempat yang mereka ada diikuti ini oleh orang untuk mengikuti ini mereka. Wa turmaqu af'aluhum, dilihat ini perbuatan-perbuatan mereka. Wa tarabul malaikatu fi khullatihim wa bi ajnihatiha tamsa'uhum, dan para malaikat yang memuliakan mereka, dan sayap malaikat ini mereka berjalan di atasnya. Ini semua berdasarkan dengan hadis yang lain, yang mana Nabi SAW mengatakan apabila seseorang itu keluar daripada rumahnya mencari ilmu, maka malaikat-malaikat akan menibakan sayapnya. Ikan-ikan di lautan ini akan memohon dari istighfar baginya. Wa kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfiru hatta hitanul bahr. Jadi tiap-tiap ini yang basah dan kering istighfar untuk mereka, sehingga kan ikan di lautan wa hawamuhu. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain, wasiba'ul bar, binatang buas, wa an'amuhu. Begitu juga dengan binatang ternakan, was-sama'u wa nujumuha, langit dan juga bintang-bintangnya. Yakni melakukan istighfar bagi ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan memberikan kepada kita insya-Allah taufik dapat kita beramal, dan kita dapat menyampaikan kepada yang lain, dan Allah muliakan kita insya-Allah di dunia dan mulia ini di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.